Assalamualaikum semua. Dalam video ini kita nak belajar subtopik 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, apakah itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah? Okey, maksudnya persamaan linear ini hanya ada satu huruf sahaja. Okey, contohnya x tambah 2 sama dengan 5. Jadi ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Contoh yang kedua adalah 3 tolak 6y sama dengan 0. Dalam persamaan linear ini, kita hanya ada satu huruf sahaja iaitu y. Jadi persamaan linear ini dikenali sebagai persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, kita ada persamaan linear 8z sama dengan negatif 6. Hanya ada satu huruf sahaja, bermaksud persamaan linear ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bagaimana pula persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, berikut adalah contoh bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah di mana di dalam persamaan linear ini kita ada dua huruf. Contohnya 2a tambah b sama dengan 4. Kita ada dua huruf iaitu huruf A dan juga huruf B. Manakala 7 tolak 13c sama dengan 3d. Ini juga ada dua huruf iaitu C dan juga D. Jadi ini dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi tentu kamu semua boleh tahu, boleh teka apakah dia persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Okey, betul ya. Jadi persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah bermaksud dalam persamaan linear ini kita ada tiga pemboleh ubah, kita ada tiga huruf. Contohnya x tambah 2y tolak z sama dengan negatif 1 dan 3 tolak 4r tambah 4q sama dengan s. Kita ada tiga huruf. Okey. Baik, jadi sekarang saya nak kamu buat buku kerja, latihan di dalam buku kerja, muka surat 84, soalan nombor 1. Okey, kita teruskan. Contoh ya. Tuliskan satu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan situasi berikut. Okey. Amir membeli A helai seluar dan B helai baju dengan harga RM180. Harga bagi sehelai seluar dan sehelai baju masing-masing ialah RM25.30 dan RM10. Macam mana kita nak tulis persamaan linear bagi mewakili situasi ini? Okey, caranya ialah kita tahu harga sehelai seluar adalah RM25.30. Bilangan helai seluar yang dibeli adalah sebanyak A helai. Maka, kalau sehelai seluar berharga RM25.30, kalau A helai seluar, kita darablah kan? Di mana jumlah harga bagi A helai seluar adalah RM25.30, kita darabkan dengan A, maka kita dapat RM25.30A. Ini adalah jumlah harga bagi A helai seluar. Begitu juga untuk harga bagi baju. Soalan beri harga selai baju ialah RM10 dan terdapat B helai baju yang dibeli. Jadi jumlah harga bagi B helai baju kita darabkan, RM10 kita darabkan dengan B, maka kita dapat jumlah harga bagi B helai baju adalah sebanyak RM10B. Okey. Kemudian diberi jumlah harga bagi seluar dan baju adalah sebanyak RM180. Maka kita tambahkan harga bagi seluar iaitu sebanyak RM25.30A dan harga bagi baju iaitu sebanyak RM10B sama dengan 180. Semasa menulis persamaan linear, kita tak tulis unit RM. Kita buangkan unit dia. Dan kalau awak perhatikan, di sini ada perpuluhan. Okey, dalam persamaan linear kita akan hilangkan perpuluhan ini. Caranya kita gerakkan. Kita gerakkan titik tersebut ke belakang kan.
Okey. Kita gerakkan 2 kali. 1 kali, 2 kali. Sini pun sama. Titiknya di sini kan. Jadi kita gerakkan 2 kali. Okey, dah hilang dah. Okey, di sini kita gerakkan 2 kali. Maka kita akan dapat 2530A tambah 1000B sama dengan 18,000. Dan dalam persamaan linear, jawapan kita mesti dalam bentuk terringkas. Kalau perhatikan, kita boleh kecilkan lagi. Kita boleh potong kosong di belakang. Kita potong 1, potong 1, potong 1. Kita dapat 253A tambah 100B sama dengan 1800. Jadi inilah dia persamaan linear bagi mewakili situasi ini. Baik. Jadi, saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 85, soalan nombor 2. Okey, kita teruskan. Okey, contoh. Tuliskan satu situasi bagi persamaan linear berikut. Situasinya adalah X tambah Y sama dengan 12. Dengan X mewakili bilangan pelajar lelaki dan Y mewakili bilangan pelajar perempuan di dalam kelas 1 KAA. Jadi macam mana kita nak tulis situasi, kita nak ceritakan persamaan linear ini. Okey, jadi jawapannya adalah jumlah pelajar lelaki dan perempuan di dalam kelas 1 KAA ialah 12 orang. Kita tahu X tu adalah bilangan pelajar lelaki, manakala Y adalah bilangan pelajar perempuan, di mana X tambah Y itu mewakili jumlah dan jumlahnya bersamaan dengan 12. Maka situasi ataupun ayat yang boleh kita bina adalah jumlah pelajar lelaki dan perempuan di dalam kelas 1 KAA ialah 12 orang. Okey, jadi saya nak kamu buat latihan di dalam buku kerja muka surat 85, soalan nombor 3 dan praktis kebat. Okey, kita teruskan lagi. Contoh berikutnya, tuliskan 3 persamaan penyelesaian. Sekali lagi ya, tuliskan 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi setiap persamaan linear berikut. Okey, awak diberi persamaan linear 3X tambah Y sama dengan 22. Okey, kita ada 3 penyelesaian yang kita nak lakukan. Penyelesaian pertama, apabila X sama dengan 0. Okey, maksudnya kita nak cari apabila X sama dengan 0, berapakah nilai Y yang memenuhi persamaan linear berikut. Okey, jadi caranya ialah, langkah pertama, kita tulis dulu persamaan linear kita. Kemudian, kita lihat soalan. Soalan cakap, X sama dengan 0. Bermaksud, di sini X ni kita gantikan dengan 0. Dan kita tahu operasi ini, apakah operasi di sini? 3X. 3X tu maksudnya apa? Okey, maksudnya 3 darab X kan. Jadi kita boleh gantikan X ni dengan 0, kita letak kurungan, tambah Y sama dengan 22. 3 darab 0, jawapan dia 0. Maka dapatlah Y sama dengan 22. Maka apabila X sama dengan 0, Y sama dengan 22. X sama dengan 0, Y sama dengan 22. Inilah yang dimasukkan penyelesaian apabila X sama dengan 0, berapakah nilai Y. Okey. Kita lihat pula penyelesaian yang kedua. Dia nak tanya berapakah nilai Y apabila X sama dengan 1. Caranya seperti tadi ya. Langkah pertama, kita tulis dulu persamaan linear. Kemudian kita gantikan nilai X ni dengan 1. Di mana operasinya adalah darab, jadi kita letak kurungan. 3 darab 1 tambah Y sama dengan 22. 3 darab 1 sama dengan 3. Jadi 3 tambah Y sama dengan 22. Jadi macam mana kita nak cari Y? Okey, kita dah belajar kan? Nak buat apa dengan 3 ni? 3 di sini kita akan campakkan sebelah kanan kan? Okey. Bila campak sebelah kanan dia menjadi apa ya? Dia menjadi tolak. Kenapa dia menjadi tolak? Sebab 3 ni positif. Positif pindah ke kanan dia menjadi negatif. Jadi 22 tolak 3 bersamaan dengan 19.
Maka apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 19. Ini jawapan dia. Okey. Kita lihat pula contoh penyelesaian ketiga. Dia tanya, berapakah nilai Y apabila X sama dengan 2? Seperti tadi, langkah pertama kita akan tulis dulu persamaan linear kita. 3X tambah Y sama dengan 2. Dan kita akan gantikan X sama dengan 2 di dalam ini. Bermaksud 3 darab 2 tambah Y sama dengan 22. 3 darab 2 bersamaan 6. 6 tambah Y sama dengan 22. Sekarang kita nak cari berapakah nilai Y. Kita hilangkan ataupun kita campakkan nombor yang tak ada Y ni ke sebelah kanan. Dia akan menjadi tolak. Okey, jadi 22 tolak 6. Kenapa tolak? Sebab di sini 6 ni positif. Awak kena ingat positif, bila kita pindahkan ke sebelah kanan, tanda dia akan berubah menjadi tolak. Jadi 22 tolak 6 bersamaan dengan 16. Maka penyelesaian kita adalah apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 16. Okey, saya harap awak faham. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 86 soalan nombor 4. Okey, kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Nana membeli beberapa buah buku yang berharga RM1 dan RM2. Jumlah harga keseluruhan buku tersebut ialah RM6. Berapakah bilangan buku yang berharga RM1 dan RM2 yang mungkin dibeli oleh Nana? Okey, jadi jawapan. Baik ya, kita ada buku yang berharga RM1 dan juga buku yang berharga RM2. Di mana bilangan buku yang dibeli, bilangan buku RM1 yang dibeli kita tak tahu. Dalam soalan ni dia tak cakap. Dia cuma cakap Nana membeli beberapa buah buku sahaja. Jadi oleh kerana bilangan buku RM1 kita tak tahu, kita boleh wakilkan dengan apa-apa pun boleh ubah. Katakan saya nak wakilkan bilangan buku RM1 sebagai A. Okey. Jadi, jumlah harga apabila A buku, kita beli A buku, Nana membeli sebanyak A buku ialah RM1 darab dengan A. Satu buku berharga RM1, Nana membeli A buah buku, maka jumlah harga kita kena darablah. RM1 untuk satu buku, darabkan dengan A. A itu jumlah buku yang dibeli, maka RM1 darab A kita dapat RMA. Satu tak perlu tulis. Okey. Manakala untuk buku RM2 pun kita tak tahu berapakah bilangan buku yang Nana beli. Jadi kita boleh wakilkan bilangan buku yang dibeli, bilangan buku RM2 yang dibeli oleh Nana sebagai B. Okey, satu buku berharga RM2. Kalau B buku, macam mana kita nak dapat berapakah jumlah harga bagi B buah buku yang dibeli? Ya, kita darabkan satu buku RM2, kalau B buku kita darabkan dengan B. Maka jumlah harga bagi B buah buku adalah sebanyak RM2B. Okey. Kemudian kita tahu soalan bagi jumlah harga bagi keseluruhan buah buku yang dibeli adalah sebanyak RM6. Okey, ni ya. Jumlah harga bagi keseluruhan buku yang dibeli adalah sebanyak RM6. Jumlah harga tu bermaksud kita tambahkan harga bagi buku RM1 dan juga harga bagi buku RM2. Iaitu kita dapat RMA tambah RM2B sama dengan RM6. Dan di dalam persamaan linear, unit kita tak perlu tulis. Jadi RM ni kita padam. Jadi persamaan linear yang kita bina adalah A tambah 2B sama dengan 6. Okey, langkah seterusnya adalah kita nak cari berapakah nilai A dan juga nilai B yang mungkin bagi memenuhi persamaan linear ini. Okey, caranya adalah kita boleh cuba jaya. Maksudnya, kita katakan apabila A sama dengan 1, berapakah nilai B? Okey, bila A sama dengan 1, jadi kita akan gantikan nilai A ni dengan 1. Jadi kita akan dapat 1 tambah 2B sama dengan 6.
Kemudian, nak buat apa dengan 1 ni? 1 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi tolak kan. Jadi kita dapat 2B sama dengan 5. Dan kita dah belajar macam mana nak hilangkan 2 ni. 2 ni operasinya darab. Bila darab, kita pindah ke sana, dia akan jadi bahagi. 5 bahagi 2, kita dapat 2.5. Okey. Kalau awak perhatikan, situasi ini melibatkan buku. Ya, melibatkan buku. Sekarang, buku yang berharga RM2 ni, bilangannya adalah sebanyak 2.5 buah buku. Okey, awak rasa ada ke buku yang bernilai setengah 2.5 buku? Tak ada kan? Jadi kita tak boleh ambil nilai B sama dengan 2.5 kerana buku tak boleh perpuluhan. Maksudnya tiada buku yang setengah. 2,5. Maksudnya ada 2 buah buku, kemudian ada 1 buku tu awak koyakkan jadi setengah. Itu maksudnya 2,5. Jadi kita tak boleh ambil nilai ini. Okey. Kemudian kita cuba pula nilai A yang lain. Kita cuba pula apabila nilai A itu 2. Apabila nilai A itu 2, seperti tadi kita ganti 2 dekat sini, kita akan dapat 2 tambah 2B sama dengan 6. Dan 2 ni kita akan pindahkan ke sebelah kanan, dia menjadi tolak. 6 tolak 2, kita dapat 4, 2B sama dengan 4. Kemudian macam mana hilangkan 2? 2 operasinya darab, pindah ke sana jadi bahagi kan. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Jadi kita bahagi dengan 2, 4 bahagi 2 kita dapat 2. Jadi sekarang A sama dengan 2, B sama dengan 2. Jadi kita boleh terima jawapan ini kerana dia bukan perpuluhan. Kalau dia perpuluhan, kita tak boleh ambil jawapan ini. Baik. Kita cuba pula apabila A sama dengan 3, seperti tadi kita akan gantikan 3 pada tempat A dan 3 kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Kita akan pindahkan ke kanan, dia akan menjadi tolak. 6 tolak 3, kita dapat 3. Maka 2B sama dengan 3. Kemudian kita nak hilangkan 2, kita kena bahagi 2 di sini. Maka B sama dengan 3 bahagi 2, kita dapat 1.5. Seperti tadi, buku tak boleh perpuluhan, maka kita tak boleh ambil jawapan ini. Okey. Kita cuba lagi. Apabila A sama dengan 4, kita gantikan tempat A dengan 4. 4 kita pindahkan ke kanan, dia menjadi tolak. Jadi 6 tolak 4, kita dapat 2. Maka kita nak hilangkan 2, kita bahagi dekat sini. B sama dengan 1. Okey. Jadi sekarang kita dapat nombor yang bukan perpuluhan, maka kita akan terima jawapan ini. Jadi kita nak cuba nilai A sampai bila? Okey, kalau perhatikan nilai B ni adalah 1. Mula-mula B 2.5, kemudian B 2, kemudian B 1.5, kemudian B 1. Dan awak boleh teka kan, makin ke bawah nilai B tu makin berkurang sebanyak 0.5. Jadi apabila kita gantikan A itu dengan 5, kita akan dapat B sama dengan berapa? B sama dengan 0.5 kan. Jadi perpuluhan kita tak boleh pilih kan. Dan apabila kita ganti B A sama dengan 6, kita akan dapat B sama dengan 0. Okey, jadi kita tak bolehlah ambil nilai buku yang dibeli sama dengan 0. Maksudnya dia tak beli buku langsung. Okey, jadi nilai minimum bilangan buku yang paling sikit dibeli adalah 1. Kita tak boleh ambil nilai 0. A sama dengan 0, B sama dengan 0. Okey. Jadi maka bilangan buku yang mungkin dibeli oleh Nana adalah A1 tak boleh, A2 boleh. Bermaksud bilangan buku yang dibeli yang berharga RM1 adalah sebanyak 2 buah buku dan juga buku RM2 sebanyak 2 buah buku. Ya. 2 buah buku RM1 dan 2 buah buku RM2, atau satu lagi pasangan adalah 4 buah buku RM1 dan sebuah buku RM2. Ada 2 kemungkinan yang Nana boleh beli buku tersebut. Baik, saya harap awak faham. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 86, soalan nombor 5.
Okey, kita teruskan lagi. Baik, contoh ya. Tentukan nilai Y berdasarkan nilai X yang diberi dan lukiskan graf bagi persamaan linear tersebut. Awak diberi persamaan linear 3X tambah Y sama dengan 6. Okey. Kita nak cari berapa nilai Y apabila X sama dengan kosong. Okey, tadi kita dah belajar. Kita akan gantikan nilai X sama dengan kosong. 3 darab kosong tambah Y sama dengan 6. 3 darab kosong, kosong. Jadi kita dapat Y sama dengan 6. Maka, ini adalah koordinat. Okey, ini adalah koordinat. Kita tulis dalam bentuk kurungan X, Y tutup kurungan. X tu maksudnya nilai X. Manakala Y tu maksudnya nilai Y. Jadi koordinat titik ini adalah 0, 6. Ini cara kita nak tulis koordinat. Okey, begitu juga apabila X sama dengan 1, kita akan gantikan tempat X ni dengan nilai 1. Jadi 3 darab 1 dapat 3. 3 tambah Y sama dengan 6. 3 ni kita campakkan ke sebelah kanan, dia menjadi tolak. Iaitu 6 tolak 3, kita dapat 3. Maka kita dapat Y sama dengan 3. Berapakah koordinat titik ini? Koordinatnya adalah 1, 3. Okey, bagus. Kemudian, apabila X sama dengan 2, seperti tadi, kita akan gantikan 2 di sini. Kita akan dapat 3 darab 2 tambah Y sama dengan 6. 3 darab 2, kita dapat 6. Jadi, 6 tambah Y sama dengan 6. 6 di sebelah kiri, kita akan campakkan ke sebelah kanan, dia menjadi tolak. Kenapa jadi tolak? Sebab operasi di sini tambah, sebab 6 ni positif kan? Jadi, bila tolak, 6 tolak 6 dapat 0. Jadi, berapakah koordinat titik ini? Koordinatnya adalah 2, 0. Dan yang terakhir, apabila X sama dengan 3, kita akan gantikan 3 di sini. Maka, 3 darab 3 tambah Y sama dengan 6. 3 darab 3, 9 tambah 6 tambah Y sama dengan 6. 9 ni kita akan campakkan ke sebelah kanan, dia menjadi tolak, bermaksud 6 tolak 9. Jadi awak akan dapat negatif 3. Maka koordinat titik ini adalah 3, negatif 3. Baik, macam mana kita nak lukis graf? Okey, langkah pertama adalah kita lukis paksi melintang. Awak ambil pembaris, awak lukis satu garis lurus melintang. Kemudian, kita lukis satu garis lurus menegak. Di mana garis lurus melintang ni, paksi melintang ni sentiasa menjadi paksi X. Dan paksi menegak ini sentiasa menjadi paksi Y. Awak tak boleh terbalik, X dekat atas, Y dekat bawah. Ya. X mesti yang melintang, Y mesti yang menegak. Kemudian, di sini adalah nilai dia kosong. Persilangan antara paksi X dan juga paksi Y ini bernilai kosong. Baik, kemudian macam mana kita nak tulis skala bagi koordinat ini? Cuba awak lihat paksi X. Paksi X bermula dengan 0, 1, 2, 3. Okey, jadi katakan kita boleh tulis nilai 1 paksi X pada kotak yang kedua. Apabila kita menggunakan 2 kotak untuk 1 unit, maka kita akan tetap menggunakan 2 kotak untuk unit yang lain. Bermaksud, 2 kotak nilai dia 1. Kotak yang berikut pun nilai dia 1. Jadi 1 tambah 1 kita dapat 2 kan. Kotak yang berikutnya adalah di sini nilainya 3. Okey. Awak tak boleh guna yang pertama ni 2 kotak. Yang kedua ni awak guna 1 kotak. Dia tak seragam. Tak boleh. Syarat dia mesti seragam. Kalau sini 2 kotak, sini pun mesti 2 kotak. Okey. Ini skala yang saya gunakan. Saya gunakan 2 kotak bersama dengan 1 unit. Awak boleh juga menggunakan skala awak sendiri. Contohnya 1 kotak 1 unit. Maksudnya setiap kotak ni nilai dia 1. 1, 2, 3. Boleh, tak kisah. Bergantung kepada awak. Okey. Asalkan skala dia seragam. Baik. Sekarang macam mana kita nak buat skala bagi paksi Y pula? Awak tengok nilai paksi Y. Paksi Y kita ada paling rendah negatif 3, 0, 3, 6 kan? Okey, seperti tadi,
Awak boleh guna satu kotak boleh, guna dua kotak boleh, guna tiga kotak tak boleh. Dengan syarat dia seragam. Katakan saya nak menggunakan dua kotak. Dua kotak bernilai 2. Bermaksud kotak yang keempat ni nilai dia adalah 4. Kotak yang keenam ni nilai dia adalah 6. Okay. Kalau awak perhatikan, skala yang saya gunakan ni mesti seragam. 2, 4, 6. Dua kotak, dua kotak, dua kotak. Okay, dia tak boleh dua kotak, satu kotak, dua kotak balik. Tak boleh. Bilangan kotaknya mesti sama. Dan dia ada nilai negatif. Jadi, negatif kita tahu nilainya di bawah kosong kan? Jadi, di sini adalah nilai dia negatif 2 dan negatif 4. Okey. Boleh ke kalau gunakan nilai 1? Boleh, tak ada masalah. Seperti yang saya terangkan tadi, awak juga boleh gunakan nilai 1. Okey, jadi apabila kita dah selesai koordinat paksi kita, maka kita boleh plotkan titik-titik berikut. Okey, katakan kita nak plotkan titik ini dahulu. 0, 6, maksudnya x0, y6. x0 di sini, y6 di sini. Jadi ini adalah titik bagi 0, 6. Yang kedua, 1, 3. x1, y3. Jadi di sini koordinat kita. 1 di sini, 3 di sini. Kan? Di sini 3. 1, 2, 3. Okey, titik yang ketiga 2, 0. 2 di sini, x2, y0 di sini kan. Jadi ini adalah titik kita 2, 0. Dan koordinat yang keempat x3, y negatif 3. x3 di sini, y negatif 3 di sini. Jadi ini adalah titik bagi yang 3 negatif 3. Kemudian kita ambil pembaris, kita gariskan, kita sambungkan titik-titik ini. Okey, garisan mesti lurus dan seboleh-bolehnya kena semua titik ini. Maka, okey, tak boleh lagi ya. Jadi inilah dia graf bagi persamaan linear 3x tambah y sama dengan 6. Okey. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 87 soalan 6 dan buku kerja muka surat 88. Okey. Sekian saja video saya. Saya harap awak faham. Sekian, terima kasih.